بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Saya jemput kepada tuan-tuan dan perempuan yang rasa kurang jelas penglihatan itu boleh ke depan. Muslimat boleh keluar daripada halangan tersebut. Salam. Bukan apa takut nanti makin lama makin ikut kuliah makin pakai spek mata. Kenapa nak spek mata sudah? Kalau mata begini je. Jadi susah-susah datang ke depan. Tak ada masalah. Ya. Yang saya hormati ahli jagaan puasa dan para petugas Masjid Al-Kausar yang hadir pada malam ini. Ashabul Fadilah, tuan-tuan ustaz, perempuan ustazah, tuan-tuan haji, perempuan hajah, saudara-saudari sidang hadirin dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita sekali lagi pada malam ini. Sebetulnya saya menggantikan slot sahabat saya. Kebetulan pula program yang sepatutnya saya di ladang Segaria sempurna pada malam ini dibatalkan di saat akhir. So saya free dan saya bincang dengan Tuan Jaafar agar sesi saya disegerakan ataupun didahulukan pada malam ini. So hari Sabtu malam Ahad nanti saya tidak bersama-sama dengan tuan-tuan, sebab saya akan memenuhi jemputan di Masjid Pengkalan Asli Morotai. Jadi slot itu diawalkan pada malam ini. Jadi tumpang ada bahan yang saya siapkan untuk dibicarakan di Ladang Segaria pada malam ini. Saya bawa perkongsian dan perbincangan tersebut untuk tatapan dan perbincangan kita tuan-tuan pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah. Tapi saya tidak akan membicarakan secara panjang lebar berkaitan dengan sambutan Isra wal Mi'raj, kerana saya difahamkan esok peringkat Masjid Al-Kausar akan buat sambutannya. Jadi Masjid Bandar pun akan buat sambutan dan banyak masjid yang lain pun akan melaksanakan program yang sama. Cuma pada malam ini saya ingin mengambil suatu aspek yang dapat kita renung di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Hasil daripada perjalanan Isra wal Mi'raj yang melibatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bentangkan di hadapan para sahabat, akhirnya melahirkan satu karakter ataupun satu watak manusia yang hebat yang bergelar As-Siddiq. Itulah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq.
Kita tengok daripada sejarahnya, kesan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji tahap keimanan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, akhirnya keluar daripada proses didikan itu satu karakter manusia yang bersifatkan ataupun yang berperwatakan as-siddiq, yang membenarkan. So poin saya, saban tahun kita menyambut peristiwa Isra dan juga Mi'raj ini, kenapa tidak kita mengambil karakter ataupun watak itu untuk kita sematkan di dalam hidup dan juga diri kita. Kalau peristiwa Isra yang berlaku zaman Nabi, seorang manusia keluar dan mendapat penghargaan yang cukup istimewa daripada Nabi. Bahkan dia mengakui kalau Nabi Muhammad SAW cerita lebih daripada apa yang disampaikan kepada dia sekalipun. Kalau setakat Nabi cerita diisrakan daripada Mekah ke Palestin, kalau Muhammad bilang pergi tempat lain daripada tu pun aku percaya, bilang Abi Bakar. Kalau Muhammad naik sampai 7 petala langit, sampai Sidratul Muntaha, kalaulah Muhammad bilang lebih daripada itu pun aku percaya. Jadi keluar daripada mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu watak yang lain. Kenapa kita yang sambut Isra wal Mi'raj saban tahun tidak mengambil karakter ataupun perwatakan tersebut untuk kita sematkan dalam diri kita? Ini sisi perbincangan yang akan kita kongsikan pada malam ini. Sebab tuan-tuan, ada sebilangan manusia yang dia boleh merasai kebenaran terhadap satu peristiwa yang kita rasa tak masuk di akal, tapi dia boleh percaya. Dia boleh yakin dengan perkara dan hal tersebut. Dengar tak? Dengar. Mula. Di alam sebalik mata. Ini tuan adalah rakaman real yang berlaku di Terengganu Darul Iman. Salah seorang pengikut tegar Ayah Bin, sampai dia boleh sedangkan kita saban tahun kita sambut Isra wal Mi'raj, kita diberitakan peristiwa Isra wal Mi'raj ni Allah Ta'ala tak bagi kepada manusia lain. Yang satu-satunya merasai pengalaman unik sedemikian adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain pun tidak pernah merasai pengalaman yang sedemikian. Tiba-tiba pengikut tegar Ayah Bin di Terengganu ini bilang, bukan setakat Ayah Bin, dia sendiri yang melalui proses Isra itu. Dia sendiri merasai pengalaman itu. Cuma berbeza. Kalau Nabi daripada Mekah pergi Palestin, dia daripada Madinah pergi ke Mekah. Dia mimpi. Daripada Mekah naik ke langit, berjumpa dengan Ayah Bin di kerajaan langit. Waktu dia kata Ayah Bin is God to me, dan Ayah Bin bagi dia adalah Tuhan. Ada manusia yang percayakan hal yang sedemikian. Maka sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang saya nak kongsikan pada malam ini, tak kongsi semualah.
ialah mencari as-siddiq di zaman ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menemukan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq di zaman dia. Setiap tahun kita mengharapkan watak manusia yang membenarkan segala berita, segala perkhabaran yang dimuatkan dalam Al-Quran dan juga dimuatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sifat yang membenarkan ini akan tetap dan terus subur di dalam diri dan sanubari kita. Dan kriteria as-sidq, sifat ataupun karakter as-sidqu ataupun yang membenarkan ini mesti lahir daripada 5 perkara berikut. Sifat as-sidqu dari sudut niat ataupun keikhlasan, sidqun niyah dalam istilah Arabnya. Dan karakter sidq, benar dari sudut pemikiran, benar dari sudut ucapan, benar dari sudut amal, benar dari sudut infak ataupun sedekah. Inilah 5 karakter as-sidqu yang perlu kita lahirkan, yang perlu kita suburkan dalam diri kita selesai daripada kita melakukan sambutan Isra wal Mi'raj. Dari sudut niat ataupun keikhlasan, kita melihat Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, di antara golongan mukmin itu ada golongan-golongan lelaki, rijal, yang mereka ini membenarkan apa yang telah mereka janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok lelaki beriman yang membenarkan apa yang telah mereka kutakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang telah gugur syahid mempertahankan agama Allah, wa minhum man yantazir, dan di antara lelaki-lelaki ini ada yang belum syahid tetapi mereka sentiasa mengintai-intai dan menunggu peluang bilakah mereka pula akan diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah untuk mencapai darjat ataupun darjat syahid tersebut. Wa ma baddalu tabdila, dan sekali-kali mereka tidak mengubah janji mereka. Tuan-tuan, berhubung dengan sidqun niyah ataupun kebenaran niat, kebenaran keikhlasan ini dapat kita lihat daripada beberapa paparan kisah berikut. Antaranya disebutkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Kisah ini dimuatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya. Salman Al-Farisi menceritakan pengalaman dia, diberitakan oleh Nabi SAW ada 2 orang kawan yang pernah kita kongsikan kisah ini. Satu orang yang masuk syurga gara-gara lalat, dan satu orang lagi dihumban ke dalam neraka pun kerana lalat. Sebab apa? Salah seorang ini betul-betul mempertahankan niat dan keikhlasannya, yang seorang lagi mengabaikan aspek kebenaran hati tersebut. Apabila mereka berkelana di atas muka bumi ini, ini lalat ni, ini gambaran saya lah, sarkas. Poin saya cerita pasal lalat. 2 orang sahabat ni berjalan di kampung, masuk kampung, keluar kampung, berkelana mencari pengalaman, hingga sampai di satu tempat, di satu perkampungan, yang di kampung itu rupa-rupanya ada pos kawalan, ada postcard yang siapa-siapa nak masuk di-checking dulu. Bila dicek, pengawal kepada kampung tersebut bilang, kami tidak akan benarkan siapa-siapa yang masuk ke kampung kami kalau mereka tidak menyediakan sebarang bentuk sembahan untuk patung berhala kami. Orang kampung ni dia bilang sembah berhala, siapa-siapa nak masuk mesti sembahkan barang sembahan baru boleh masuk.
Kami tak perlukan cap immigration, tak perlu apa-apa. Kau bawa barang sembahan saja, lepas. Jawab dua bersaudara ini. Dia kata, kami mana ada apa? Kami ni insan yang bermusafir. Bawa barang sekadar perlu. Kami bukan bawa barang kambing ke apa kamu disembahkan. Dan kami tak perlu benda-benda yang sehebat itu. Cukup dan sama kamu. Kalau tak ada benda apa sudah mau dikorbankan, mau disembahkan, cukup kamu bawa seekor lalat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kata pengawal kota, pengawal bandar. Maka daripada dua orang teman ini, tuan-tuan, disebutkan dalam kisah itu, satu orang memilih untuk memenuhi hasrat pengawal kota. Maka dia pun pergi berjumpa dengan pengawal kota, bawa seekor lalat dipersembahkan kepada pengawal kota tersebut. Akhirnya dia dibenarkan masuk. Salman Al-Farisi bilang, lelaki ini yang bawa sembahan hanya seekor lalat yang tak besar mana pun. Semua kita kenal lalat, tak besar mana pun. Tapi Salman Al-Farisi kata, lelaki ini masuk neraka kerana mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan teman dia yang seorang lagi, yang dia ini sewaktu diasap, ditahan oleh pengawal kota, mana sembahanmu? Dia kata, demi Allah, aku sekali-kali tidak akan menyekutukan Allah, walaupun dengan seekor lalat yang dipandang jelek dan hina di mata manusia. Akhirnya kepalanya yang dipenggal dipancung oleh pengawal kota tersebut, dan kepala itu yang diletakkan, disembahkan di hadapan patung sembahan. Salman Al-Farisi kata, lelaki ini masuk syurga dengan sebab mempertahankan niat dia, mempertahankan keikhlasan hati dia, semata-mata ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karakter manusia yang as-sidqu, yang membenarkan iman ini sudah berjalan daripada zaman ke zaman. Seperti juga yang pernah kita dengar kisah yang berlaku di Masjid At-Taubah di Damsyik. Kisah anak muda yang kelaparan, yang menyebabkan dia berijtihad, lapar aku ni sampai ke tahap mudarat sudah ini, bagus aku pergi mencuri. Dia pun panjat rumah, masuk satu rumah, pecah masuk satu dapur, ngam-ngam di dapur itu sedang masak terung bakar dan berinjan, bazinjan mahsyi. Terung bakar, cerita terung juga pernah kita kisahkan. Terung ni bila dibakar, dia menghasilkan satu aroma yang cukup sedap, terung bakar. Belum lagi tumbuk dengan apa itu, udang kering, taruh sambal lagi, bubuk bawang lagi, kan, terung cukup sedap. Kan, ini bakar saja. Bakar tu pun bau dia sudah mengharumkan kawasan sekeliling rumah itu. Dia pun tengok pintu terbuka, masuk, pergi dekat meja makan, buka tudung saji tanpa berfikir panjang. Dia ambil, dia gigit dah terung itu. Dalam sejarah dinyatakan oleh Syekh Ali Tantawi dalam Muzakiratnya, Masjid At-Taubah ni di Syria. Kisah ini 80-90 tahun yang lepas. Dia gigit, ada kesan gigi dia di terung itu. Terung bukan terung lembut, kan, bakar lagi lembut. Ada kesan gigi dia lah di terung itu. Tiba-tiba waktu itu iman dia datang, keinsafan datang dan menyelimuti diri dia. Dia kata, hai Sulaim, nama dia Sulaim As-Suyuti, sanggupkah engkau untuk korbankan keimananmu, di mana ilmu agama yang kau pelajari, kau dikenal sebagai santri masjid, kau dikenal sebagai murid yang pintar dan terpelajar, kau sanggup untuk runtuhkan maruahmu hanya kerana terung ini? Lekeh sangat kau Salim, cerai sangat kau Salim kalau begini gaya. Dia dah gigit dah itu. Akhirnya dia letak balik terung yang ada kesan gigi dia itu, letak balik dalam piring, tudung saji, dia belah keluar daripada rumah kita. Kalau dia nak makan masa tu pun, tuan-tuan, bukan ada siapa dia, tapi keimanan yang berbisik dalam diri dia menyebabkan dia tak sanggup untuk melakukan dosa itu, menyebabkan dia merasa Allah sentiasa perhatikan dia. Dia tinggalkan terung itu, dia balik semula ke Masjid Taubah. Dia dengar kuliah di belakang, dah duduk depan dah, letih, penat, lapar yang amat sangat.
Pelajaran masuk di telinga dia pun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak ada apa-apa di depan. Tiba-tiba datang seorang perempuan cantik, bercakap sesuatu sama guru dia. Last kali guru dia panggil, Sulai, main sini. Mau ke tidak aku nikahkan kau sama perempuan tadi. Terus dia kasih nikah. Dia kata, tuan saya di Banggungan, bukan ada kerja apa ini. Hari ini pun dah banyak kali saya tak makan ni, saya tak larat. Macam mana saya nak bela anak orang kalau diri saya pun tak terurus. Soal makan minum kau jangan fikir, Sulai. Aku tanya satu soalan je, kau mau kahwin ke tidak sama perempuan yang datang? Kenapa tuan? Perempuan ini baru saja kematian suami. Dia bukan orang asal tempat ini. Suami dia datang ke sini, tiba-tiba meninggal. Yang ada sekarang bapa dia itu pun uzur sudah. Bapa dia tak mampu sudah untuk jaga keselamatan dia. Maka dia datang mengadu sama aku tadi untuk carikan seorang suami yang boleh bela dan boleh jaga dia sewaktu di kota Damsyik ini. Kau mau ke tidak? Aku belum kerja, tuan. Kerja jangan bimbang. Lakinya orang kaya, ada kerja. Rumah, laki dah tinggalkan rumah. Kau tinggal masuk saja. Dia kata, kalau begitu aku setujulah. Kasih nikah free. Kau bayang kalau datang begitu, jumpa saya, begitu nak nikah. Agak-agak saya bagi tahu dah kata. Baik. Pendek cerita, lepas dinikahkan, bawa balik. Syekh dia kata, wahai perempuan, wahai isteri, bawa baliklah suamimu ke rumah. Sulaim pun ikut dalam keadaan yang penuh pasrah, tak larat. Banyak hari dah tak makan, ikut saya dia. Tapi yang dia pelik dan hairan tu, dia kata, ai, lorong-lorong yang aku ikut ini macam lorong yang pernah sampai. Macam dikenal ke lorong-lorong ini. Naik ke rumah pula, dia kata macam dikenal pintu ini. Masuk, abang lapar ke tidak? Ya, abang yang hari dah tak makan. Ayo kita ke meja makan. Dikenal tolong saji. Suasana dapur itu, periuk dalam bilik itu, dia kata, aku pernah nampak ini. Di mana ini? Di mana tempat ni? Tapi masih lagi tak boleh nak imagine. Dia duduk di meja makan. Bini dia buka tudung saji tu, nampak terung. Rupa-rupanya rumah yang dia masuk tadi. Bini dia terkejut. Bang, sekejap, jangan makan lagi. Saya heran terung satu ni, kenapa ada gigi orang? Masa saya makan tadi tak sedap tu, saya cicip rasa. Kalau saya cicip pun takkan lagi lekat gigi bilang. Kalau nak kata kucing rasa pun takkan kucing makan teruk. Dia kata ni gigi orang. Last kali Sulaim terpukul dengan kata-kata isteri dia. Last kali dia akun kepada isteri, kata, Adinda, sebenarnya begini cerita. Gigi itulah kesan gigi apa. Mengaku dia depan bini dia. Dia kata, abang dia betul abang lapar. Tadi abang sampailah ke dapur rumah ini. Abang ambil dah terung ini. Abang dah gigi, ada kesan gigi abang. Tapi waktu itulah iman abang berkata-kata di dalamnya. Abang tak sanggup untuk runtuhkan iman tadi hanya dengan sebiji terung. Akhirnya abang letak. Isteri dia kata, abang, Allah Ta'ala Maha Kaya pada hari itu. Allah Ta'ala Maha Kaya. Dengan sepotong terung haram yang abang tinggalkan tadi, akhirnya Tuhan balas dengan keberkatan yang melimpah. Abang, bukan saya dapat terung tadi, tapi abang dapat rumah ini dan seluruh isinya, dan tuan terung tu pun abang dapat. Itu tambahan saya. Tuan terung tu pun dapat. Bukan dekat terung saja, dengan bini-bini itu pun dapat yang masuk terung. Allahu Akbar. Inilah kisah pemuda beriman di Masjid At-Taubah. Cerita ni bukan cerita zaman dulu-dulu, tapi zaman dalam sekitar 90 tahun yang lepas. Syekh Ali Tantawi sebut dalam kitab Muzakirat dia, start daripada hari itulah Sulaim As-Suyuti menjadi satu orang. Dia peruntukkan diri dia untuk belajar dan jadi seorang yang alim dan menjadi seorang yang guru yang hebat di kota Damsyik ketika. Kesan daripada dia tinggalkan perkara yang haram. Ini yang kita sebut dalam hadis dulu, ittaqil maharima takun a'badan nas. Tinggalkanlah perkara-perkara yang haram dalam hidupmu, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling banyak beribadah kepada Allah.
Ini semua kisah-kisah yang melibatkan sidqun niyah, kebenaran niat, dan juga kebenaran keikhlasan akidah yang bertapak di dalam hati. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila berbicara tentang as-sidqu juga, kita mesti berusaha sampai ke tahap kebenaran yang mencetuskan pemikiran yang soleh. Sidqul fikrah dalam istilah, kebenaran pada fikrah, kebenaran pada pemikiran. Pemikiran sebagai seorang mukmin soleh, mukmin soleh yang yakin dengan hari akhirat. Kita hidup di dunia ini bukan sekadar berguling-guling begitu saja, tidak, tapi kita akan menempuh satu alam lagi yang namanya hari akhirat. Rasulullah pada sebelum ini hanya bercerita tentang alam akhirat kepada para sahabat, tapi Allah Ta'ala bawa Nabi sendiri melihat suasana alam akhirat, gambaran alam akhirat, bukan yang real tapi gambaran. Bila Nabi tengok suasana alam akhirat itu, tuan-tuan, Nabi makin bersemangat, Nabi makin bersungguh-sungguh bercerita tentang alam akhirat, sebab Nabi dah nampak. Bayangkan kegembiraan Nabi SAW bertemu dengan satu kelompok. Ini dalam peristiwa Isra, belum lagi Mi'raj ke langit. Dalam peristiwa Isra yang pertama, yang kedua Nabi tengok ialah satu kelompok manusia yang menanam sesuatu. Tanam anak benih ataupun ditabur anak benih tersebut, serta merta anak benih tadi tumbuh dengan subur dan keluar cabang-cabangnya, dan on the spot boleh tuai hasil ketika itu juga. Nabi tanya kepada Jibril, siapakah ini wahai Jibril? Jibril kata, inilah umatmu yang melakukan amal soleh, yang melakukan amal kebaikan. Hari akhirat inilah mereka akan tuai hasilnya. Satu pokok tadi, satu kebajikan yang dia buat, tapi bukan satu buah yang dia terima, bahkan sampai 700 kali sikit, dan sampai ikut hak Allah Subhanahu wa taala nak bagi sebanyak. Nabi tengok pula di alam satu lagi bagaimana keadaan manusia yang menghempas-hempas kepalanya di batu. Pecah kepala ini, bersepai, hancur berderai, otak keluar, darah bersembur. Baik semula kepalanya, hancur lagi. Nabi tanya, siapa dia golongan ini wahai Jibril? Inilah mereka yang memberat-beratkan sembahyang wahai Muhammad. Kenapa kepala yang jadi sasaran? Kenapa tidak bontot yang disebat? Kenapa tidak tapak tangan yang dirotak? Kenapa tidak kaki yang dihambat, tapi kepala yang dikasih pecah? Sebab di kepala inilah ada otak, ada pemikiran yang sentiasa mengular untuk melewat-lewatkan sebab. Ini yang digambarkan suasana alam akhirat. Nabi tengok secara real. Dan bila Nabi tengok ini, tuan-tuan, macam kita lah. Kita selalu kita bercerita begitu-begitu saja. Tiba-tiba kita jumpa benda tu, maka kita bermati-matian mempertahankan benda yang kita nampak. Dan kita yakin sungguh, sebab kita ada pengalaman eksklusif, pengalaman yang unik tengok benda ini. Rasulullah yang sebelum bercerita tentang alam akhirat, tiba-tiba diperlihatkan syurga begini, diperlihatkan neraka yang macam ni. Keyakinan itulah Nabi bawa kepada kita. Dan sahabat tahun kita sentiasa menyuburkan, refreshkan balik ingatan kita terhadap hari akhirat ini, dan disemai keyakinan tentang konsep dosa dan pahala, dengan tujuan untuk memantapkan amalan kita, dan supaya kita sentiasa berfikir apakah sumbangan kita untuk agama yang kita sayangi. Apakah pemikiran yang bagaimana? Pemikiran yang kita sentiasa berfikir untuk menjadi seorang yang bermanfaat kepada Islam, bermanfaat kepada orang lain. Kita mencontohi sikap para sahabat yang sentiasa memikirkan apa kelebihan diri mereka yang mereka gunakan untuk bantu Islam. Apa yang lari?
Bagaimana pemikiran para sahabat, fikrah ataupun pemikiran mereka yang sentiasa memikirkan kelebihan diri mereka untuk bagi sumbangan kepada Nabi, bagi sumbangan kepada Islam yang dia ada. Wahsy bin Harb, ya, Wahsy bin Harb ini tuan-tuan merupakan orang yang terlibat secara langsung pernah membunuh Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi, dalam peperangan Uhud. Wahsy bin Harb merupakan sniper, tapi bukan senapar, bukan pistol. Dia adalah pelempar lembing yang tepat. Ini kebakaran Wahsy. Dia dibayar upah yang mewah oleh musyrikin Mekah. Kerja kau dalam perang Uhud ni, kami bayar upah yang lumayan pada kau. Kau rejam Wahsy bin Harb dengan lembing, dengan tombakmu. Dia asah cantik, apa semua mantap tombak dia. Dia sentiasa mengikuti pergerakan Sayyidina Hamzah dalam peperangan tersebut. Baru senang lagi dikenal Sayyidina Hamzah ini sebab pada topi perang dia ada satu bulu burung kasawari ke apa yang besar itu dia letak di topi perang, menyebabkan dia dikenal. Kira Wahsy mata dia tak lepas daripada aim Sayyidina Hamzah. Sampai satu masa yang terbaik, dia pun meluncurkan lembing dia tuan-tuan, tertancap di dada Sayyidina Hamzah, maka wafatlah sebagai syahid Sayyidina Hamzah. Nabi SAW tahu cerita ini. Yang bunuh ini sampai Nabi begitu sedih dengan kematian Sayyidina Hamzah. Lama kemudian Wahsy bin Harb memeluk Islam. Dia peluk Islam lagi. Tapi sepanjang itu dia berusaha untuk mendampingi Nabi. Tapi tuan-tuan, hati manusia ni amat terkesan. Nabi tak boleh jumpa dia. Bila berjumpa saja, Nabi terpaksa mengalihkan pandangan. Asal tengok muka dia, memori Nabi, nostalgia Nabi bersama Sayyidina Hamzah datang lagi. Sedangkan Nabi cukup sayang dengan bapa saudara Nabi. Dia kata, Wahsy, aku terima keislaman kamu, tapi tolonglah jangan berada dalam majlis. Wahsy terpaksa akui. Hati dia sentiasa gelisah. Apa benda yang dia boleh buat untuk hilangkan balik rasa bersalah daripada Nabi. Sampai wafat, dia tak sempat buktikan sesuatu. Hinggalah naik zaman Khalifah Abi Bakar As-Siddiq. Suatu itu ada pertempuran antara Musailamatul Kazzab. Wahsy bin Harb membalas balik kesilapan dia yang lalu dengan menggunakan lembing yang sama, dilempar pula pada Musailamatul Kazzab, nabi palsu yang ada ketika itu. Gugurlah Musailamatul Kazzab dengan perantaraan senjata Wahsy. Dia cuba guna balik kemahiran dia untuk tembus balik salah. Ini pemikiran para sahabat. Kalau dulu kita pernah buat sesuatu yang salah pada agama Allah, fikir balik cara yang terbaik untuk kita cover, untuk kita tembus balik kesalahan yang lepas. Muslimin dan hadirin dimuliakan Allah, bagaimana sikap para ulama ridwanullahu alaihim ajma'in, hafizahumullah, yang sentiasa memikirkan ilmu untuk umat-umat di akhir zaman. Bunan Al-Hammal ini tuan-tuan, warga Mesir, seorang ahli fiqh yang hebat di Mesir. Dia hidup di zaman kerajaan Talun yang menjadi pemerintah di Mesir. Kebetulan pula Talun ni raja yang agak ganas sikit, agak kejam sikit, sehingga menyebabkan Bunan Al-Hammal ni pernah protes dia, pernah tegur dia, menyebabkan kemarahan kepada Raja Talun. Akhirnya ditangkap Bunan Al-Hammal ni, lempar dalam satu kandang. Zaman tu hukuman bunuh ni bukan alang-alang tuan-tuan, bukan gantung, bukan tembak sampai mati, bukan pancung kepala, bukan duduk atas kerusi karan, tidak, tapi dilempar dalam satu kandang, yang kandang itu dihuni oleh singa yang lapar. Oh, pandai-pandailah atur dirimu bila sudah dalam kandang itu. Tak ada siapa yang selamat. Bunan berhadapan dengan ancaman nyawa tersebut gara-gara tegur khalifah, tegur pemerintah ketika itu, Raja Talun. Tapi istimewanya tuan-tuan, ini karamah yang Allah berikan kepada Bunan.
disebabkan dia memperuntukkan seluruh ilmu dia untuk ilmu, untuk belajar dan menjadi seorang yang alim, yang bijak dalam bidang. Entah karomah apa yang Tuhan berikan, sewaktu dia dihumban masuk di dalam kandang ataupun sangkar singa yang lapar itu, singa tu tak jadi nak makan dia. Singa tu pergi dekat dia, singa tu pergi jilat-jilat dia. Macam mana kucing manja jumpa tuan. Yang orang dikeluarkan tu kata, hai gila, kenapa pula singa ni yang selama ni asal jumpa orang terus dilahapnya, kali ni jumpa bunan tunduk tak kata apa. Dijilat-jilatnya bunan alhamdulillah. Dan sekali ni tak makan, jadi kawan pula dalam kandang itu dipaksa keluar bunan alhamdulillah. Kalau ni dihukum ni tak selesai, maka dibebaskan bunan alhamdulillah. Kawan-kawan dia tanya, tuan, sewaktu kamu dijilat oleh harimau, oleh singa tadi, apa perasaan? Cuba bayang kita duduk dalam sangkar tu, tiba-tiba berhadapan dengan ancaman maut tersebut. Singa ni datang jilat muka. Masa tu kita apa perasaan kita? Dia kata, saya tak fikir apa masa tu. Yang otak saya ketika itu sedang sibuk berfikir, air liur singa ini najis ke tidak? Itu otaknya berfikir. Dia kata, aku sekarang ni berlemburan sudah dengan liur singa ini. Jadi aku sedang berfikir dalam kitab-kitab fiqh. Dalam kitab fiqh hanya membahaskan kalau bekas ataupun sesuatu yang dijilat oleh binatang buas ini, bekas air ke apa ke, air tadi bernajis ke tidak. Otak aku fikir yang itu. Jadi sekarang ni aku dijilat oleh singa ni, jadi aku berfikir sekarang pakaian aku, tangan aku ni bernajis ke tidak. Itu bah yang dipikir. Bukan kata dia fikir nak kenduri kesyukuran ke apa ke, selamat gara-gara selamat, enggak. Itu yang dipikirkan. Lain pemikiran mereka ini. Inilah yang dimuatkan di dalam kitab-kitab sejarah yang membincangkan tentang kehebatan para ulama. Maka apa pula kelebihan diri kita yang boleh kita manfaatkan untuk Islam dan juga untuk agama kita tuan. Seterusnya, as-sidqul amal, membenarkan dari sudut amal perbuatan. Ya. Bagaimana sikap generasi yang terdahulu bila mereka berhadapan dengan arahan dan juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kan mereka sentiasa berusaha membulatkan tekad mereka untuk merealisasikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sidqul niyah, sidqul amal juga dari aspek yang lain, kita berusaha untuk memperbaiki amal ibadah kita. Selesai daripada kita melakukan sambutan Isra wal Mi'raj, kita sentiasa berusaha memastikan segala amal ibadah yang kita buat ini betul-betul bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud yang kedua di sebalik apa yang tertera di hadapan. Artinya kita sentiasa berusaha untuk memperbaiki mutu dan juga kualiti amalan. Kalau kita tidak tahu, kita berusaha untuk bertanya dan mengambil maklumat, kan, di atas perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Jangan terus kita ikut, jangan terus kita percaya perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, saya nak kongsikan beberapa persoalan berkaitan dengan amal yang perlu kita luruskan pemikiran ataupun perkara tersebut. Satu soalan yang ditanya oleh sahabat kita, dia tanya, Ustaz, bolehkah seseorang itu berpuasa tapi dia kerja di restoran? Saya kata, apa masalah?
Ahli puasa bilang kerja di restoran sebab kawan dia bilang tak ada guna juga puasa kalau kerja di restoran. Ni ada ni di kalangan kita yang pemikiran yang macam tu. Dia kata tak ada guna kau kerja kalau kau puasa kalau kau kerja di restoran. Rugi saja pahala puasa itu sebab beliau tengok makanan. Saya tengok makanan kurang sudah pahala. Mungkin itu bagi persepsi dia. Jadi dia tanya, Ustaz, jadi kerja di restoran macam mana ni Ramadan nak datang lah. Jadi kalau ala rugi pahala puasa, bagus tak puasa. Kan, bagus makan apa yang ada. Mungkin begitu barangkali ideanya. Kan? Tapi tuan-tuan, ini satu bentuk salah faham pemikiran yang berlaku dalam masyarakat. Kalaulah pahala puasa itu berkurangan dengan sebab kita berada di sekeliling makanan dan juga minuman, tuan-tuan, tak ada gunalah kita buat bazar Ramadan. Sia-sia sajalah peniaga-peniaga yang berjual makan minum di bazar Ramadan, yang siap makan minum daripada jam 4 lagi siap makan. Rugilah pada puasa siapa-siapa yang nak pergi beli makanan di bazar Ramadan. Sebab asal berjalan jumpa meja makan. Atas meja makan pula macam-macam hidangan. 10 menu, 10 lauk. Hilang sudah 10 pahalanya. Meja depan lagi. Biasa pula orang pergi bazar Ramadan ni bukan terus membeli. Meraung dulu. Apa yang patut ada, baru patah balik. Baru dia buat round yang kedua. Baru penuh tangan, kembali. Kalau hanya sekitar alasan menjadikan kita berada di sekitar makanan merugikan pahala, ini satu pemikiran yang salah. Kalau begitu tak ada lah bini-bini, isteri-isteri yang sanggup untuk masak lelaki dia. Dan aku tak mau masuk dapur bang, rugi pahala. Nah, siapa suruh berfikiran demikian? Tak ada gunalah sungkai. Sedangkan Nabi kata kebaikan berpuasa umat ini melewatkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Bila buka puasa segera ini artinya menyediakan makanan lebih awal daripada waktu maghrib tersebut. Tak ada gunalah sungkan sebab makan. Dan tak ada maksudlah, tidak ada manfaatlah yang Nabi kata orang yang berpuasa bagi makan pula, jamu sungkai pula kepada orang berpuasa yang lain, dia mendapat fadilat puasa yang berlipat kali ganda. Jadi bila perkara ini dia berlaku di kalangan sahabat-sahabat kita dan juga masyarakat kita, maka dia jadi aman yang tidak benar bila dia berfahaman demikian. Maka perlu diperbetulkan pemikiran dan juga perkara-perkara tersebut. Satu lagi kawan kita tanya, apa hukum lelaki pakai gelang dan rantai? Tak kira